Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam rancangan Temu Bual bersama saya pengacara anda, Aina Afika binti Azman, dan juga ditemani dengan seorang lagi pengacara, Nur Batisha Izzati binti Muhammad Nashrul. Ya, di mana hari ini kita akan membincangkan sebuah topik yang tidaklah menjadi suatu perkara yang asing lagi, iaitu kesedaran belajar, khususnya dalam waktu negara yang masih dilanda pandemik COVID-19. Ya, betul-betul Batisha. Hari ini kita juga telah menjemput beberapa individu yang terlibat secara langsung untuk bersama-sama berkongsi pendapat dan pengalaman kerana saya yakin setiap orang mempunyai pendapat yang berbeza-beza mengenai topik yang akan kita bincangkan sebentar lagi, iaitu kesedaran belajar khususnya ketika negara sedang dilanda dengan COVID-19. Ya, baiklah Ainul. Untuk tidak membuang masa lagi, marilah kita memperkenalkan tamu-tamu kita yang terdiri daripada 3 orang pelajar, iaitu Luqman Hakim dari Universiti Teknologi Petronas UTP, Haifah Zakaria dan Baik Ayu dari pelajar daripada Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Ya, dan 3 lagi tetamu jemputan kita iaitu seorang pakar psikologi Dr. Syarafuddin bin Yamsi Salihin dan juga Dr. Rabiatul Adawiyah yang merupakan seorang pensyarah dari NMUC dan juga seorang bapa yang kita jemput khas pada hari ini untuk bersama-sama berkongsi pengalaman kerana sudah semestinya setiap orang itu mempunyai pendapat yang berbeza lah, yang seperti yang telah saya nyatakan sebentar tadi. Seperti yang kita tahu kan, kini seluruh negara sedang berada dalam suasana yang menjadi kebimbangan pada diri sendiri maupun keluarga. Kebimbangan yang wujud daripada pandemik COVID-19 ini telah mewujudkan beberapa cara baharu, idea-idea baharu dalam menjaga kestabilan ekonomi maupun kestabilan dari segi pendidikan itu sendiri. Ya, betul tu Batisha. Situasi yang membimbangkan tapi masih berada di dalam kawalan. Jadi sudah semestinya mempunyai kebaikan, keburukan terhadap sesuatu aspek tertentu. Jadi saya nak bertanya kepada pelajar pertama kita iaitu Baik Ayu yang merupakan pelajar dari Indonesia yang belajar di Malaysia. Adakah Baik sekarang telah kembali ke Indonesia? Baik, terima kasih atas soalan. Betul, saya telah kembali ke Indonesia sejak awal Januari. Oh, sebagai pelajar antarabangsa, adakah Baik pernah mengalami kesukaran semasa mengikuti pembelajaran secara atas talian ini? Kadang-kadang saya ada, terutama apabila terdapat masalah dengan sambungan internet atau masa saya hanya duduk di asrama. Saya tidak dapat melakukan banyak aktiviti. Lebih-lebih lagi saya rindu belajar dengan kawan-kawan seperti sebelum Bapak. Adakah Baik lebih suka belajar secara bersemuka dengan pensyarah ataupun secara atas talian? Secara pribadi, saya lebih suka belajar tatap muka kerana proses pembelajaran dapat menjadi lebih berkesan dan lebih mudah difahami. Kadang-kadang pelajar ingin mengemukakan soalan mengenai sesuatu yang mereka tidak paham. Saya atau kawan-kawan boleh bertemu secara langsung untuk perbincangan dengan pensyarah di bilik mereka atau selepas kelas. Lagi sekiranya saya ingin mencari maklumat yang berkaitan dengan event ini atau berkaitan dengan pentadbiran, tak perlu melakukannya dalam talian. Tugasan perkumpulan pun lebih senang dibincangkan kalau berkomunikasi secara bersemuka daripada berkomunikasi secara dalam talian. Kerana jika dalam talian, kadang-kala masalah internet atau masalah teknikal boleh berlaku dan dapat menyukarkan komunikasi. Oh, jadi berdasarkan apa yang telah Baik ceritakan tadi, maka kita sudah tahulah sedikit sebanyak mengenai keburukan dan kebaikan dari segi pandangan Baik sendiri mengenai belajar secara atas talian ini. Betul. Okey, terima kasih Ainul. Seperti yang kita tahu kan, semua orang pasti ada kesukaran yang akan dihadapi dalam hidup. Contohnya bagi pelajar yang kurang berkemampuan, sudah semestinya akan menghadapi kesukaran dalam belajar secara online dari segi internet yang memerlukan pengeluaran duit untuk membeli data bagi memudahkan proses pembelajaran. Kalau macam Haifah sendiri, adakah Haifah pernah mengalami situasi begitu?
Ya, saya juga pernah mengalami masalah dari segi kewangan untuk membeli pelan data internet yang pantas bagi sesi pembelajaran di atas talian saya. Ya, betul tu. Seperti yang kita tahu kan, macam mana Haifa atasi masalah tersebut? Adakah dengan bekerja atau mendapatkan bantuan daripada ibu apa sahaja? Saya mendapat mengatasi masalah tersebut dengan bekerja. Sebagai contoh, saya menjalankan aktiviti perniagaan di atas talian dengan menjual makanan ringan, sebagai contoh cepoja. Saya mempromosikan barangan saya di atas talian di media sosial, sebagai contoh Facebook dan juga Instagram. Saya setuju dengan pendapat Haifa yang mengatakan bekerja sambil belajar bukanlah satu perkara yang tidak dapat memberikan apa-apa manfaat, kerana ianya dapat membantu pelajar dalam menguruskan masa dengan lebih baik, menjadikan seseorang itu lebih berdisiplin dan juga boleh menyumbangkan lagi seberapa banyak pengalaman bekerja yang ada. Ya, betul tu Batisha. Kalau tadi kita dah tahu kebaikan, keburukan dari segi belajar secara online daripada belajar baik Ayu, dan juga kita telah tahu pendapat Haifa berkaitan belajar sambil bekerja. Jadi sekarang kita nak tahu pula bagaimana agaknya Luqman sendiri menguruskan kesulitan yang Luqman sendiri alami ketika belajar secara atas talian ini. Okey, terima kasih Tom. Yang pertama, saya akan menyampaikan beberapa tips ringkas untuk seseorang pelajar untuk belajar lebih efektif secara atas talian. Okey, yang pertama, seperti yang kita tahu, kita belajar secara di atas talian ini, pelajar berada di rumah dan pensyarah akan mengajar di rumah mereka juga. Jadi, orang pelajar dia perlulah membuat jadual seharian dalam hidup dia supaya kehidupan seharian dia lebih teratur dan tidak banyak membuang masa dan tidak terleka. Yang kedua, pelajar juga perlu memastikan diri mereka betul-betul mahir dalam menggunakan teknologi-teknologi terkini supaya mereka dapat belajar dengan lebih efektif. Yang ketiga, pelajar juga boleh ambil inisiatif untuk belajar di tempat-tempat yang mereka lebih tenang, lebih dapat fokus dalam kelas dan di waktu belajar. Contohnya macam boleh belajar di bawah pokok ataupun di depan rumah, atau bagi mereka yang lebih belajar secara formal boleh belajar di atas meja dan duduk di atas kerusi. Okey, yang keempat, seperti yang kita tahu, pensyarah mengajar sekarang dengan lebih laju. Jadi, setiap pelajar hendaklah belajar terlebih dahulu sendiri sebelum kelas dijalankan. Dan yang terakhir, pelajar perlu lebih laju dan menyalin nota dengan lebih ringkas supaya tidak tertinggal sebarang nota daripada pensyarah. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Luqman. Jadi berikut merupakan cara-cara Luqman menguruskan kesukaran yang Luqman sendiri alami. Dan saya yakin bahawa setiap orang itu pasti ada cara yang tersendiri yang mana cara tersebut dapat membantu mereka sewaktu mereka mengalami kesukaran dalam pembelajaran secara atas talian ini. Okey, kalau tadi kita dah tahu pendapat dan juga idea-idea bernas daripada pelajar-pelajar kita yang kita telah sebut pada hari ini, jadi marilah kita dengar juga pendapat daripada Dr. Rabiatul Adawiyah yang merupakan pensyarah daripada NMUC. Apakah pendapat doktor sendiri mengenai pembelajaran atas talian ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Rabiatul Adawiyah, wakil daripada semua pensyarah MUC dan wakil setiap universiti dan kolej di Malaysia. Seperti yang kita tahu, Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengeluarkan panduan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran semasa PKP bermula 1 April 2020 yang merangkumi pembelajaran secara atas talian dengan menggunakan pelbagai jenis apps iaitu Google Meet, Zoom, Google Classroom, WhatsApp
Telegram dan sebagainya supaya kita tidak ketinggalan dalam pendidikan. Apabila dilakukan pembelajaran secara atas talian, pelajar tidak lagi boleh bergantung kepada pensyarah sendiri semata-mata sebagai sumber ilmu, dan pelajar juga perlu belajar membahagikan masa dan tugasan harian. Tidak dapat dinafikan juga melalui kaedah pembelajaran atas talian banyak manfaat yang boleh didapati. Pengajaran atas talian boleh membolehkan proses pembelajaran yang dilaksanakan tanpa mengira jarak dan bilangan ahli yang melayarinya. Bagaimanapun, setiap pengajar harus mengambil kira beberapa faktor yang perlu dilalui oleh realiti kebanyakan pelajar, iaitu bukan semua pelajar mempunyai aset pencapaian internet yang kualiti dan baik. Masih ada lagi pelajar yang tinggal di pedalaman dan pelajar yang berada di rumah sepanjang tempoh PKP yang perlu membantu ibu bapa untuk menguruskan aktiviti harian. Kediaman yang tidak selesa juga satu faktor, dan serta kemudahan telefon pintar dan aksesori berkaitan tidak begitu canggih untuk mereka belajar secara atas talian. Okey, terima kasih Doktor. Dan saya ingin menanyakan kepada Doktor juga, apakah sepanjang proses pembelajaran dan pengajaran ini Doktor sendiri pernah mengalami kesukaran dalam menjalankan sesi pembelajaran dengan pelajar? Okey, setiap pensyarah pernah mengalami dalam menjalankan sesi pembelajaran secara atas talian dengan pelbagai jenis pelajar, iaitu satu dalam suasana yang kurang produktif, seperti suasana riuh di rumah, ruang belajar yang tidak selesa akan menyebabkan mereka sukar untuk memberi tumpuan ketika sesi pembelajaran dijalankan. Ada juga segelintir pelajar yang seolah-olah tidak memahami dan memberi tugasan rumah ketika anak perlu menyertai kelas atas talian. Seterusnya, pencapaian kepada kemudahan internet juga salah satunya, iaitu program perisian dan sambungan ke internet adalah aspek yang paling penting dalam kelas atas talian. Pelajar perlu membeli perisian terkini, mengakses program dalam talian mereka atau membayar tambahan untuk menaikkan taraf internet yang berkelajuan tinggi. Ini mungkin agak sukar untuk pelajar yang kurang berkemampuan untuk belajar secara berkesan kerana kekurangan kemudahan akses internet berbanding dengan mereka yang mampu membeli segala perisian serta internet yang berkelajuan tinggi. Seterusnya, keberkesanan pembelajaran adalah pembelajaran online juga tidak dapat mendisiplinkan pelajar dan bersikap sambil lewa kerana pembelajaran adalah mengikut kesesuaian masa mereka. Seterusnya, tenaga pengajar tidak akan tahu akan kemampuan para pelajarnya kerana tidak bersemuka dan berbincang secara perseorangan. Komunikasi juga tidak berkesan semasa pembentangan secara online kerana mungkin kelajuan internet tidak begitu memuaskan. Yang terakhir, penyalahgunaan internet. Oleh kerana pembelajaran maya adalah berasaskan internet, maka para pelajar akan terdedah dengan pelbagai maklumat yang benar dan tidak benar, yang baik ataupun tidak baik yang disampaikan melalui internet. Tidak dinafikan juga terdapat begitu banyak maklumat yang baik dan positif boleh kita dimanfaatkan oleh para pelajar dalam meningkatkan ilmu dan pengetahuan mereka. Namun begitu terdapat
banyak perkara yang boleh melalaikan dan menyeronokkan terutamanya dalam golongan muda.